Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT pada pagi ini dengan limpah rahmatnya dapat kita bertemu untuk melaksanakan satu daurah khas berkenaan dengan Amsalul Quran. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Aipaksi kerana sudi menjemput saya untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, berdaurah untuk melihat isi kandungan buku perumpamaan dan perbandingan dalam Al-Quran karangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi Amsalul Quran ataupun diterjemahkan sebagai perumpamaan dan perbandingan dalam Al-Quran. Biasanya ada juga ulama yang menterjemahkan sebagai bidalan. Yang ini dalam Al-Quran terdapat pelbagai misal, contoh-contoh masal, perbandingan yang dapat mengetuk fikiran kita supaya berfikir, kerana di sebalik perumpamaan yang dibuat oleh Allah SWT dalam Al-Quran itu mempunyai maksud yang besar. Biasanya perumpamaan ini dibuat untuk menegur akidah-akidah yang salah, akidah-akidah yang menyeleweng, seperti syirik, yang mana ini berlaku di kalangan masyarakat Arab. Kemudian Amsalul Quran ini, kalau kita tengok, ini adalah salah satu daripada tema utama dalam Al-Quran. Seperti mana yang kita maklum, dalam Al-Quran itu mempunyai ayat-ayat berkenaan dengan kisah, cerita. Maka ada dipanggil Qasasul Quran, cerita-cerita dalam Al-Quran. Ada berkenaan dengan perintah-perintah Allah, awamir wan nawahi, ataupun disebutkan juga oleh ulama sebagai ahkamul Quran. Ahkamul Quran, hukum hakam dalam Al-Quran. Ada juga yang disebutkan oleh ulama sebagai aqsamul Quran, sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Dan permisalan ataupun perbandingan ini adalah satu daripada cara Al-Quran untuk memberi kefahaman kepada manusia. Wa kadzalika nusarriful ayat, demikianlah kami tasrif ayat. Maknanya Allah SWT bila mana nak mendidik jiwa manusia, Allah Ta'ala pelbagaikan tasrif. Allah Ta'ala pelbagaikan cara menyampaikan ayatin bayinat, ayat-ayat yang terang itu kepada manusia, supaya manusia dapat faham isi kandungan Al-Quran, bukan setakat dengan cara teguran, dengan cara direct, dengan cara pelarangan, perintah, dengan cara macam-macam lagi lah. Ya, kita belajar, kalau kita belajar bahasa Arab tu dipanggil asalibul Quran, tata cara gaya Al-Quran menyampaikan maksud kepada manusia. Jadi salah satu daripada cara Al-Quran menegur manusia ini iaitu yang kita panggil sebagai amsal, perbidalan, perumpamaan. Dan perumpamaan ini dia ada sebelum daripada turunnya Al-Quran lagi. Kalau kita baca dalam syair dia ada, syair Umrul Qais, walailin kamaujil bahri arkha sudulahu
alayya bi anwa'il humumi liyabtali. Jadi permisalan itu apa yang diungkapkan oleh penyair itu menggambarkan keadaan malam. Dia panjang, gelap gelita, dia pula dalam keadaan sakit. Lambatnya berlalu malam itu seolah-olah seperti unta yang nak duduk tu makan waktu yang lama. Begitu juga dia tunggu subuh, lambat mari dalam keadaan terutamanya orang sakit gigi. Itu kita boleh nampak bagaimana seorang penyair menggambarkan waktu yang lama, tempoh masa yang lama untuk menanti subuh. Dalam keadaan dia sakit. Jadi dia sebut macam tu supaya pendengar tu dapat menyelami perasaannya. Maka demikian jugalah Al-Quran. Allah SWT menegur manusia dengan cara permisalan ini supaya benda tu masuk dalam hati. Sebab teguran Allah SWT kalau kita kata berkenaan dengan syirik, berkenaan dengan menolak wahyu, berkenaan dengan mempergunakan ayat-ayat Allah untuk kepentingan dunia. Jadi kalau sekadar sebut dengan cara dengan cara pernyataan, dengan cara arahan, dengan cara larangan, itu hanya kita kata macam kita baca kitab undang-undang lah, enactment tu. Dia tidak ada unsur pendidikan, dia hanya kenyataan. Perkara 1, perkara 2, perkara 3. Tapi oleh kerana Al-Quran ini kitab kalam Allah yang penuh dengan mukjizat yang menyentuh semua perkara dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT gunakan amsal. Itu kita boleh tengok dalam muka surat yang keempat Roman tu. Dan amsal ini selain digunakan dalam Al-Quran, Nabi SAW sendiri menyebut amsal dalam hadis-hadis. Cara amsal itu sendiri digunakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis dia. Umpamanya hadis yang selalu kita dengar, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya hasad dengki itu memakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia seperti mana api membakar kayu api. Sikit. Jadi perbuatan hasad tu adalah perbuatan yang ada dalam jiwa manusia yang tidak berpuas hati dengan takdir yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain. Jadi nak gambar ke keadaan itu, Nabi SAW menyebut bagaimana api membakar kayu. Jadi tujuan ada amsal tadi untuk takribul fahmi, mendekatkan kefahaman kepada pendengar, mendekatkan kefahaman kepada para pembaca. Jadi amsal hadis Nabi tu dia ada khusus pula kitab. Waktu kena diskusi sekali lagi dah, kena panggil orang lain lah pula. Amsalun Nabawiyah. Imam Tirmizi dalam jami' dia tu dia ada Kitabul Amsal, perumpamaan dalam hadis Nabi. Jadi kalau kita tengok dalam muqaddimah yang telah ditulis oleh Ustaz Al-Fadhil Marwan Bukhari ni, dia buat satu fasal pengantar sebelum masuk kepada kitab Al-Amsal Ibnul Qayyim ini. Jadi kalau kita tengok pada muka surat yang kelima, ta'rif dan maksud amsal. Secara ringkasnya, kita tidak nak baca satu persatu. Secara ringkasnya, untuk menyampaikan maksud untuk menyampaikan perkara yang bersifat abstrak, bersifat makna, bersifat maknawi, bersifat konsep, maka Allah SWT mengaitkan dengan benda yang bersifat konkret, yang bersifat fizikal. Untuk Allah SWT mencela perbuatan kufur, perbuatan syirik, Allah Ta'ala gambarkan, datangkan satu perbandingan. Macam contoh kita kata, pahala kerana bersedekah. Pahala kerana bersedekah ni,
Allah Ta'ala gandakan sehingga 70,000. Yang mana Allah SWT sebut, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala tu ibarat seperti tangkai. Seperti biji. Biji pada setiap tangkai itu ada 7 tangkai, pada setiap tangkai itu ada 100. Masalah habatin ambatat. Satu biji itu menumbuh ke ambatat, satu biji menumbuh ke 7 tangkai. Setiap tangkai itu pula ada mi'ah, ada 100. Jadi berapa? 700. 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi Allah SWT nak sebut dalam perbandingan ni satu dinar ataupun RM1 yang kita belanjakan di jalan Allah Ta'ala, itu akan menghasilkan pahala. Jadi nak boleh faham pahala tu berganda macam mana, Allah SWT kaitkan dengan biji benih. Satu biji benih menumbuhkan satu pokok gandum. Lepas tu ada 7 tangkai. Setiap tangkai itu pula ada 100. Jadi nak gambar ke pahala yang bersifat maknawi, yang bersifat abstrak, dan pahala tu kita tidak dapat, maka Allah SWT tunjukkan satu perumpamaan. Yang ni Allah Ta'ala kaitkan dengan kehidupan orang Arab yang bercucuk tanam. Kehidupan Arab yang bercucuk tanam. Itu konsep amsal. Konsep amsal. Maknanya gambaran pahala yang berganda-ganda. Satu pahala, yang kedua berganda-ganda dikaitkan dengan biji. Sebiji tumbuh pokok, lepas tu ada 7 tangkai, setiap tangkai 100. Jadi dia yang dikatakan tamsil ni, mana satu keadaan yang mempunyai banyak aspek dijelaskan dengan satu contoh yang banyak aspek juga. Jadi biasanya orang Arab ni, kalau kita kata menyamakan, ataupun kita pun guna juga menyamakan, seperti kita kata orang itu berani seperti singa. Jadi yang disebutkan itu hanyalah satu keadaan, berani singa. Tetapi kalau amsal ataupun permisalan ini, satu benda yang nak diberikan penjelasan itu adalah satu benda yang banyak aspek, banyak keadaan-keadaan, maka dipadankan dengan satu suasana yang mempunyai banyak aspek. Itu nanti kita tengoklah. Jadi mereka mula-mula ni dari segi teori. Dari segi teori. Kita ambil satu contoh lah. Kita ambil takrif muka surat yang ke-6 Roman. Sementara itu Ar-Raghib Al-Asfahani menyatakan bahawa perkataan al-mithlu ialah ungkapan mengenai sesuatu perkara yang menyerupai ungkapan mengenai sesuatu perkara yang lain yang terdapat persamaan di antara keduanya. Tujuannya agar salah satu ungkapan itu menjelas dan menggambarkan ungkapan yang lain. Mana dengan ringkas kita kata, satu makna yang kita nak tu, supaya orang nakak, orang faham, kita kemukakan contoh sepertinya yang bersifat fizikal. Kau boleh lihat, macam tadi, pahala benda yang kita tidak nampak. Perbuatan syirik itu benda yang manusia tak nampak, manusia banyak syubhat. Sebab itulah manusia terjebak dalam syirik, dia banyak syubhat. Jadi untuk menggambarkan tok molek syirik itu, Allah Ta'ala memberikan permisalan. Kemudian tujuan daripada permisalan. Kita tengok pada muka surat 10 Roman lagi. Tu objektif amsal. Mengapa Allah SWT mengemukakan amsal?
Mengapa ada amsal dalam Al-Quran? Yang mana tujuan yang pertama yang disebutkan di sini dalam surah Ibrahim ayat 25, Allah mengemukakan perbandingan itu untuk manusia supaya manusia beringat. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Hal ini dalam surah Ibrahim Allah Taala buat perbandingan ajaran tauhid seperti pokok. Kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama. Seperti pokok yang teguh, akar kemas dalam bumi, sementara dahan-dahannya itu menjulang tinggi. Jadi Allah Ta'ala buat perbandingan lagu tu supaya manusia ni tazakkur, beringat, mengambil pelajaran. Kemudian dalam surah Al-Hashr, Allah SWT buat perumpamaan ni supaya manusia berfikir. Kemudian dalam surah Al-Ankabut, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Demikianlah kami buat perbandingan supaya manusia ni hanya orang yang berilmu yang mengetahuinya. Jadi tujuan kita boleh tengok daripada 3 ayat ni, Allah SWT sendiri menyebut tujuan dia buat perbandingan. Tujuan dia buat perbandingan ni supaya manusia tazakkur, ambil pelajaran, zikr, beringat. Yang kedua, supaya manusia berfikir. Sebab Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia ni akal. Ada akal supaya manusia guna merenung setiap kejadian Allah SWT, dan supaya manusia ni wa ma ya'qiluha illal alimu, dan tidak mengetahuinya itu melainkan orang yang benar-benar berilmu. Mana itu satu gesaan kepada kita oleh Allah SWT supaya kita ni menjadi alim, orang yang mengetahui, orang yang bersifat mengetahui, tahu dengan mendalam. Tidak sekadar terima satu maklumat lalu kita percaya, tidak, tetapi disebutkan al-alimun, supaya kita tahu hakikat dia. Itu 3 objektif amsal dalam Al-Quran berdasarkan kepada Al-Quran itu sendiri. Kemudian kita pergi pada muka surat X. X ni berapa X? 10. Mana tadi 8 lah. Tukar. Jalah. V3I 8. Muka surat 10. Abdurrahman Haban Nakah menyenaraikan objektif amsal dalam Al-Quran itu mendekatkan gambaran sesuatu perumpamaan kepada minda manusia. Jadi dekat. Sebab apa? Sebab benda-benda yang bersifat maknawi ni, benda abstrak ni, benda konsep ni kita tak nampak. Kalau kita nampaknya, benda tu dalam bentuk fizikal. Macam ginilah. Dalam matematik, takribul ma'ani, untuk mendekatkan. Kalau kita tengok budak-budak belajar matematik dah, peringkat prasekolah, dia belajar matematik 7 campur 2 campur 3. 2 campur 3 tu dia letak gula-gula bola dah. 2 campur 3 tu 5, ada 5 bola. Jadi itu maknanya manusia peringkat awal dia kena tahu benda yang fizikal, nampak. Ni ada pengalaman dia. Gula-gula tu pengalaman dia, budak-budak. Tetapi bila kita naik peringkat tinggi lagi, semua tu diganti dengan angka, simbol angka. Nombor 4 gini, nombor 3 gini. Itu maknanya contohlah macam mana amsal itu sesuatu yang bersifat abstrak, bersifat konsep, bersifat akidah. Lalu diberi kefahaman kepada manusia dengan cara buat perbandingan. Kamu tengoklah. Itu apa? Itu tujuan mengikut Syekh Haban Nakah. Tujuan yang kedua, meyakinkan pembaca tentang sesuatu perkara. Maknanya untuk yakinkan benda akidah ni adalah benda yang bersifat fitrah.
perbuatan mengungkit itu adalah satu perbuatan yang boleh menjejaskan pahala amal. Allah Ta'ala kaitkan dengan tanah yang ada di atas batu yang licin turun je lebat. Jadi tak ada apa-apa, tinggal. Tidak ada lagi sebarang tanah atas batu licin. Itulah gambar orang yang membatalkan amalnya itu dengan perbuatan mengungkit. Jadi nak suruh nampak hilang pahala tu, kamu tengok sendiri. Yang ketiga ni maknanya amsal itu tujuan dia nak targhib, menimbulkan minat, menggalakkan manusia untuk melakukan perintah, dan sebagai tarhib, ancaman untuk manusia meninggalkan. Jadi bila nampak gambaran itu, lebih cepat lagi manusia bertindak untuk buat ataupun untuk meninggalkan. Yang keempat lebih kurang sama seperti tadi. Yang kelima nak memuji ataupun mengeji. Satu perbuatan kita kata mencari dunia dengan agama. Allah Ta'ala gambarkan seekor anjing yang terjulur lidah dia. Sama ada diberikan sesuatu ataupun tidak, itulah keadaan dia. Jadi Allah Ta'ala nak gambarkan macam mana orang yang ada ilmu dah, diberikan ayat-ayat Allah Ta'ala, tetapi dia mempergunakan ayat tadi untuk kepentingan dunia. Jadi dia akan berterusan dalam keadaan berhajat. Maknanya kehendak dia tu akan bertambah-tambah. Ibarat seperti dapat anjing itu apa hak dia nak, dia tetap dalam keadaan terjulur-julur lidah. Dalam hadis Nabi kata orang yang meminta-minta sedekah ndak kama yakul walam yashba. Seperti orang yang makan dia tak kena kenyang. Dia akan tanda semua. Jadi nak gambarkan tidak akan hilang sifat meminta-minta itu daripada manusia, dia tak akan berhenti. Jadi Nabi SAW menyebut macam orang makan dan dia tidak kenyang. Yang keenam, menajamkan minda pembaca. Jadi bila baca Quran tu, bila kita membaca ayat-ayat amsal, itu menyebabkan kita merenung. Dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala nak suruh kita ada interaksi dengan alam. Walaupun kita baca ayat Al-Quran, kitab wahyu, tapi kita kena tengok sekeliling kita. Jadi adalah orang panggil kitab ni sebagai kitab yang realistik, kitab tentang kehidupan. Jadi benda-benda yang berlaku di sekeliling manusia, sama ada fenomena alam ke ataupun perangai manusia, semua itu ada teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak faham benda ni, manusia kena memikir. Jadi adanya amsal itu dapat mengetuk fikiran manusia. Maka sebab itulah istilah buat perbandingan ni dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata wa yadribullahu al-amsal. Kalau kita belajar bahasa Arab, yadribu tu pukul. Pukul. Daraba, pukul. Tetapi bila nak buat perbandingan, digunakan darbul amsal. Yadribul amsal. Maknanya contoh-contoh yang diberikan ini sepatutnya dia ketuk kepala kita. Ketuk akal kita supaya kita berfikir. Satu pukulan terhadap jiwa kita, perasaan kita. Maknanya bila kita baca ayat-ayat yang mengandungi amsal tu, maknanya kita kena rasa Allah Ta'ala ketuk sekeh kepala kita, supaya kita berfikir. Kemudian hal lain itu huraya dia lagi lah. Kemudian dalam muka surat 11 Roman, Syekh Al-Izzuddin Ibn Abdus Salam, Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam menyebut dua objektif umum perumpamaan dalam Al-Quran. Yang pertama, perumpamaan dibuat untuk menggalakkan manusia melakukan kebaikan. Targhib dia panggil. Targhib, melakukan kebaikan, amal soleh.
Yang kedua kata dia, untuk mengancam manusia daripada melakukan kejahatan. Untuk membuat teguran kepada manusia dan menggalakkan manusia buat kebaikan. Jadi balik kepada objektif tadi, supaya manusia tafakkur dan menjadi alim. Supaya manusia ini ta'allum, belajar. Dan muka surat yang ke-12 itu, tujuan ada amsal ini untuk penegasan tauhid. Taqrirut tauhid. Maknanya nak tegaskan tauhid, sebab tauhid ni perkara yang ada dalam fitrah setiap diri kita. Jadi ada amsal ni maknanya nak tegaskan kembali tauhid dalam diri manusia. Yang kedua sebagai tabsyir, memberi khabar gembira kepada orang beriman yang taat dan memberi ancaman kepada orang yang melanggar perintah. Yang keempat, dapat mendorong manusia melaksanakan ibadat yang memberi kehidupan, memberi ruh, ibadat yang menghidupkan ruh tauhid dalam jiwa. Yang keempat, menunjukkan jalan kebahagiaan. Maknanya macam mana perjalanan nabi-nabi, perjalanan orang soleh, supaya kita dapat ikut. Yang kelima, kisah-kisah orang mengikuti perintah Tuhan dan yang melanggar perintahnya. Maknanya ini dalam istilah Syahwaliullah dipanggil at-tazkir bi ayyamillah. Umat-umat yang dibinasakan dahulu, kaum 'Ad, kaum Samud, Firaun, mereka itu dibinasakan. Macam mana itu ada dikaitkan dengan amsal. Kemudian ciri-ciri utama amsal. Bila kita baca perbandingan yang terdapat dalam Al-Quran, kalau perumpamaan dalam bahasa Melayu kita kata apa? Mencurahkan air di dalam keladi. Tu contohlah perumpamaan. Dia simple gitu je. Curah air di dalam keladi. Jadi orang yang tak ada pohon keladi dia tak apa nampak. Tapi orang ada pohon keladi dia tahu. Jadi bila nak tahu tujuan tadi, maka dia kena mengenalilah benda tu sendiri. Jadi apa yang kita nak sebut di sini, bila Allah SWT menyebut perumpamaan tentang anjing, tentang turunnya hujan, tumbuhnya pokok, lepas tu bila hujan lebat tu penuh di lembah, maka akan keluar buih-buih. Jadi Allah Ta'ala nak sebut tentang perkara apa? Jadi bila kita, itu ciri perbandingan Al-Quran, Allah SWT menyebut benda-benda yang realistik, benda-benda yang dialami oleh manusia, menjadi pengalaman manusia. Jadi benda tu benda yang depan mata lah, benda depan mata. Tidak kata ajaran Quran ni terlalu rumit, sukar, tidak. Tapi bila benda tu manusia menganggap sukar, manusia banyak syubhat, maka marilah ayat-ayat amsal. Dan amsal ni dia banyak ditekankan kepada manusia. Tujuan itu mana nak bentuk manusia. Itulah sekadar mukaddimah berkenaan dengan amsal ni. Maknanya kita kena jelas dahulu apakah makna amsal, permisalan. Yang kedua, tujuan permisalan dan sifat-sifat Al-Quran dalam amsal itu. Kemudian riwayat hidup penulis ni kita asal tak payah bincang lah, boleh baca sendiri. Secara rangkaiannya Syekhul Islam Imam Ibnul Qayyim ataupun Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ataupun Ibnul Qayyim. Beliau ni anak murid kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan banyak kitab-kitab dia lah yang dia tulis. Antaranya kitab yang utama iaitu Zadul Ma'ad fi Huda Khairil Ibad, bekalan untuk ke akhirat dalam menjelaskan petunjuk Nabi SAW yang merupakan sebaik-baik hamba Allah. Kemudian satu lagi kitab dia yang utama ni I'lam wal Muwaqqi'in. Ada baca Alam Muwaqqi'in. Dan sebenarnya kitab yang kita baca ni satu juzuk daripada kitab I'lam Muwaqqi'in. Ulama kemudian dia ekstrak, cetak khusus berkenaan dengan I'lam Muwaqqi'in. Dia macam kitab butik.
Ibnul Qayyim dia ada Perubatan Nabi, kitab butik. Sebenarnya itu bukan kitab yang tersendiri, itu adalah satu juzuk daripada kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad tu sudah ada dah terjemahan dari seberang. Jadi bahagian amsal Ibnul Qayyim ini sebenarnya daripada kitab I'lam Muwaqqi'in. Dan kitab I'lam Muwaqqi'in ini pada hakikatnya kitab usul fiqh. Cuma mengapa usul fiqh itu mengandungi amsal? Jadi sebenarnya Ibnul Qayyim membahaskan tentang amsal ni untuk mensabitkan bahawa qiyas, qiyas itu salah satu daripada dalil syarak. Salah satu daripada dalil syarak untuk mengeluarkan sebuah hukum. Jadi bukti qiyas itu adalah sesuatu yang sah, yang ada autoriti untuk mensabitkan hukum. Dalil dia iaitu adanya amsal dalam Al-Quran. Maknanya kalau mengikut Ibnul Qayyim, pada hakikatnya amsal ini adalah cara Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita supaya gunakan qiyas. Kita qiyaskan. Sebab qiyas-qiyas ni apabila tidak ada hukum dalam Al-Quran, dalam hadis, maka kita kena guna qiyas ataupun analogi. Kita kena gunakan analogi. Maknanya kita pindah satu masalah ia adalah hukum kepada kita pindah berlaku satu kes di hadapan kita yang tidak ada hukum, yang belum ada hukum dalam Al-Quran dan hadis, yang tak ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, lalu kita cari sebab dia, dan sebab itu ada dalam Quran dan hadis, maka kita pindahkan. Itu secara ringkas yang dikatakan sebagai qiyas. Jadi amsal ini mengikut Ibnul Qayyim pada hakikatnya adalah qiyas, yang diajar sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bacalah muka surat yang pertama ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa yaqulu syekhuna rahimahullah waqa'a fil Qur'an amsalun wa anna amsalal Qur'ani la ya'qiluha illa al-'alimun. Jadi Ibnul Qayyim berkata, dalam Al-Quran sememangnya terdapat amsal, permisalan-permisalan. Wa amsalul Quran, dan perumpamaan yang dibuat oleh Al-Quran ini tidak difikir. Manusia tidak berfikir, melainkan manusia yang ada ilmu. Itu apa? Kepentingan amsal. Maknanya bagi Ibnul Qayyim, orang itu hanya layak dipanggil orang yang alim bila dia memahami amsal. Orang itu dikatakan sebagai orang yang menggunakan akal apabila dia dapat memahami amsal itu, permisalan itu. Wa anna syabihatu syai'in bi syai'in. Perkataan amsal itu bererti menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu dia punya asas dia. Asas amsal maknanya menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dari sudut mana? Dari sudut hukum. Dari sudut hukum dia. Hukum ni maknanya kalau kita kata perumpamaan berkenaan dengan batilnya syirik. Itu hukum dia. Nak menyatakan batilnya syirik. Jadi kalau kita baca nanti dalam surah Rum, Allah SWT gambarkan bahawa manusia ni dia tak suka harta dia tu berkongsi dengan hamba dia. Orang-orang kaya zaman Arab ni, kafir Quraisy ni dia banyak hamba dah. Dia banyak harta. Jadi Allah Ta'ala tanya, apakah kamu suka harta milik kamu ni kamu berkongsi dengan hamba kamu, sehingga hamba kamu boleh buat keputusan atas harta kamu. Jadi siapa setuju lagu tu? Itu benda yang berlaku dalam kehidupan manusia. Maknanya kalau benda tu hak dia, secara mutlak dia tak boleh berkongsi. Jadi hukum yang nak dinyatakan oleh Allah Ta'ala dengan buat perbandingan di sini, hukum tu contohnya nak menegaskan butlan syirki, bahawa syirik itu sesat.
Begitu juga nak menyatakan sia-sianya amal kebaikan, amal sedekah kalau berlaku ungkitan. Itu hukum dia. Wa taqribul ma'qul minal mahsus, mendekatkan sesuatu yang bersifat akliyah, bersifat akal, dengan kita sebut benda yang mahsus, boleh pandai, boleh lihat. Benda yang berada dalam alam fikiran, yakni benda ma'qul, benda yang kita fikir dulu baru faham, dengan sesuatu yang ditanggap oleh panca indera kita. Ataupun mendekatkan antara dua perkara yang boleh ditanggap oleh diri dengan mempertimbangkan beberapa aspek antara keduanya. Maknanya sesuatu, maknanya perbuatan lah, contoh perbuatan orang munafik berpura-pura dengan Islam itu, perbuatan dia tu jelas di hadapan Nabi. Jadi bila nak menjelaskan kepada kita, maka contoh diberikan di sini keadaan orang-orang munafik bila mana mereka itu ikut agama ni bila ada manfaat kepada mereka. Contoh yang diberikan di sini, orang munafik dia menyalakan api. Untuk untuk dapat cahaya. Tiba-tiba bila cahaya tu nyala sekejap, tiba-tiba hilang. Tinggallah mereka tu dalam kegelapan. Ni contoh yang pertama. Muka surat yang kedua ni perbandingan golongan munafik dalam surah Al-Baqarah. Ini amsal yang pertama dalam Al-Quran. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Perbandingan hal mereka, yakni golongan munafik itu samalah seperti orang yang menyalakan api. Apabila api itu menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya yang menerangi mereka dan dibiarkan mereka dalam gelap gelita, tidak dapat melihat sesuatu pun. Maknanya dia pasal api tadi untuk dapat cahaya, untuk dia berjalan. Tiba-tiba hilang cahaya, hak tinggalnya panah. Panah. Jadi panah tu tak sel lah kalau musim panah tu. Sebab malam tu nak pada cahaya. Jadi mereka itu seolah-olah orang yang pekak bisu buta, dengan keadaan mereka itu tidak dapat kembali kepada kebenaran. Atau satu lagi bandingan seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit bersama dengan gelap gelita, guruh serta kilat. Mereka menyumbat jarinya ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir kerana takut akan mati. Masakan mereka boleh terlepas sedang pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang kafir. Kilat itu pula menyambar-nyambar, menghilangkan penglihatan mereka. Tiap kali kilat itu menerangi mereka dengan pancarannya, mereka berjalan dalam cahayanya. Apabila gelap menyelubungi mereka, berhentilah mereka menunggu dengan bingungnya. Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya dihilangkannya pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Ibnul Qayyim menyebut di sini, Allah Ta'ala buat permisalan tentang golongan munafik ni. Seperti mana yang kita maklum, golongan munafik ni adalah orang kafir. Yang menzahirkan Islam tetapi menyembunyikan kufur. Jadi perumpamaan mereka itu Allah SWT buat dengan dua keadaan. Dengan dua keadaan. Satu keadaan yang pertama yang bersifat api. Keadaan yang kedua dengan unsur air. Jadi untuk kita faham tentang permisalan ini, pertama kita kena tengok air satu, kita kena tengok api. Tengok api, kemudian tengok air. Apakah sifat yang ada pada setiap daripada api dan air itu? Dari segi manfaat. Dari segi manfaat, cahaya,
Ibnul Qayyim menyebut di sini, Allah Ta'ala menjadikan, maknanya Allah Ta'ala mengumpamakan wahyu yang turun dari langit itu, yang mengandungi kehidupan, yang mengandungi cahaya. Untuk kehidupan manusia. Jadi dalam kehidupan manusia ni, manusia memerlukan kepada cahaya. Sebab manusia kalau tak ada cahaya, manusia dalam kegelapan. Ya. Jadi cahaya utamanya api. Ataupun dalam keadaan terang ni, siang manusia perlukan kepada matahari. Jadi tujuan Allah Ta'ala gambarkan di sini, keadaan orang yang memerlukan kepada cahaya tadi, untuk dia dapat hilangkan kegelapan, dia nyalakan api. Jadi gambaran orang munafik ni, dia cuba mengambil manfaat daripada api, tetapi tidak dapat ambil manfaat daripada api itu. Sebab Allah Ta'ala hilangkan cahaya api itu. Allah Ta'ala hilangkan cahaya api itu. Sebaik saja dia menyalakan api dah, tiba-tiba api tu hilang. Kayu tu ada, arang tu ada. Maknanya tak ada manfaat kepada mereka. Tidak ada manfaat kepada mereka. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah hilangkan. Zahaballahu binurihim. Zahaballahu binurihim. Jadi kalau mengikut Ibnul Qayyim di sini, allazi istauqada nara, itu merujuk kepada orang munafik, ia cuba menyalakan api. Bila mana api itu dapat memberi cahaya di sekeliling mereka, tiba-tiba Allah Ta'ala menghilangkan cahaya tadi. Jadi hak tinggalnya kayu api, ataupun hak tinggalnya arang. Api tak ada. Api tak ada. Maka terbiarlah mereka itu dalam kegelapan, tak nampak. Tak jadi hijau. Tak jadi hijau. Jadi bila dalam kegelapan, maka mereka itu tidak mendapat petunjuk lagi. Sebab apa? Sebab bila gelap tu, manusia dalam keadaan buta. Kelu, tidak terkata apa-apa. Cuba nak menyalakan, tak nyala. Hak adanya panas dan kegelapan. Itu perumpamaan yang pertama. Yang dibuat dengan mengaitkan unsur api. Kemudian satu lagi, muka surat ayat keempat itu, perumpamaan air. Jadi Allah SWT kemudiannya menyebut keadaan golongan munafik dengan mengumpamakan mereka dengan air. Perbandingan yang Allah Ta'ala buat di sini iaitu hujan yang lebat turun dari langit. Biasanya hujan ni dia merujuk kepada apa? Kepada ilmu, kepada hidayah, kepada wahyu. Bersama dengan gelap gelita guruh dan kilat. Ia begitu menakutkan. Tetapi disebabkan mata hati mereka, basirah mereka yang lemah, dan akal mereka yang telah rosak disebabkan dengan syirik, dengan kufur tadi, maka segala ancaman, segala amaran, perintah dan larangan Al-Quran itu menjadikan mereka tu takut. Seolah-olah mereka mendengar suara peti. Jadi bila dengar suara peti tadi, dia cuba tutup, tak saya dengar. Maknanya orang-orang munafik ni, dia tidak mahu mendengar benda-benda yang bersifat ancaman. Kalau kita bahasa muda kan, kalau nak kecek pasal syurga, tak apa, saya boleh terima. Tapi kalau nak kecek neraka, minta maaf lah. Tu seolah-olah tu sifat orang munafik. Kalau nak cerita ayat kebaikan, ayat rahmat, saya sedia dengar. Tapi kalau nak cerita azab kubur, azab api neraka, larangan itu tak sih. Kalau anjuran suruh buat gini, tak apa. Jadi golongan ni golongan hanya mahu terima perintah-perintah yang mengandungi kebaikan untuk mereka, tetapi kalau nak betul kesilapan mereka, nak menegur mereka, tu dia melenting. Masyarakat kita lagu tu lah golongan
golongan apa ni, dia tak ni, orang panggil polis akhlak dia kata. Pencegah maksiat ni polis akhlak, dia tak dia kata maksiat ni masing-masing. Kalau nak suruh buat baik boleh kira, tapi kalau nak cegah kita buat kejahatan, tak boleh dah, awak tak ada hak. Itu cara, cara demoni ni. Jadi mereka ni, dia golongan munafik ini, dia tidak suka mendengar amaran, ancaman. Sepertilah manusia ni, dia tidak suka mendengar petir. Jadi ibarat petir itu ibarat seperti ayat-ayat ia mengancam manusia. Ayat tarhib, ayat zajar, ayat amaran, ayat tegahan. Ayat larangan itu dianggap seperti suara petir. Kemudian kata Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim kata, kita menyaksikan kelompok lemah dalam kalangan murid-murid Jahmiyah dan ahli bid'ah. Jahmiyah ni golongan yang menafikan sifat Allah lah. Mu'attilah. Golongan Mu'attilah. Dia kata Tuhan tak ada tangan. Itu golongan Mu'attilah. Golongan Jahmiyah, golongan yang menafikan sifat Allah, mengosongkan Allah Ta'ala daripada sifat. Sebab kalau ada sifat iradat, ada sifat mahabbah, itu semua sifat manusia. Kalau ada sifat manusia, maknanya Tuhan ni tak layak jadi Tuhan. Sebab itulah mereka menafikan sifat-sifat dari Allah Ta'ala. Sedangkan kita ahli sunnah ni, apa-apa sifat yang Allah Ta'ala sabitkan tentang dirinya, maka kita kena sabitkan. Seperti mana yang Allah Ta'ala sabitkan untuk dirinya. Bila kaifin, wala ta'til, wala takyif, wala tahrif, wala tamthil. Yang ni sifat-sifat yang Allah Ta'ala sabitkan untuk dirinya itu, maka kita kena terima. Tak apa kita menafikan, ta'til, tak apa kita menolak seperti golongan Jahmiyah, tak apa kita menyamakan dengan makhluk, tak apa kita memberi rupa, dan tak apa kita palingkan daripada maknanya yang asal. Itu golongan Jahmiyah. Apabila mereka mendengar sedikit daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang bertentangan dengan kepercayaan bid'ah mereka, pasti mereka akan berpaling. Tasih. Jadi sifat mereka ni macamlah ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswar. Ini pun salah satu daripada ayat Amsal. Jadi mereka ni seolah-olah seperti himar, yang melarikan diri daripada ketakutan, yakni daripada singa. Hal ini kita akan bincang nanti pada muka surat 47. Jadi golongan Jahmiyah ni kata, berhentilah daripada membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis berkenaan dengan sifat. Dia kata tak usah baca lah ayat Ar-Rahman al-Arsh istawa. Tak usah baca. Tak usah baca ayat hadis nuzul, Allah Ta'ala turun pada 23 malam yang terakhir. Tak usah baca hadis jariyah aina Allah fis sama'. Dia kata tak usah baca. Sifat hadis-hadis itu. Sebab dia kata hadis-hadis ni mengelirukan. Anda akan dapati hati mereka berpaling daripada memahami ayat itu sambil berkeras menolak untuk membicarakan ayat dan hadis berkenaan dengan topik itu. Sebab itulah dalam kitab-kitab hadis ni, macam Imam Bukhari dah di Kitabut Tauhid, ujung tu Kitabut Tauhid wa raddi 'ala al-Jahmiyah. Jadi kalau kita baca Kitabut Tauhid Sahih Bukhari tu, semua hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari untuk menolak syubhat-syubhat golongan Jahmiyah yang tidak mahu memberikan, mensabitkan bagi Allah Ta'ala sifat-sifat yang Allah Ta'ala sabitkan untuk dirinya. Dan sama juga seperti Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah, kalau kita baca muqaddimah sunan dia tu, bahagian mula-mula kitab Ittiba' Sunnah, itu ada disebutkan hadis-hadis tentang sifat Allah Ta'ala yang ditolak oleh golongan Jahmiyah ini. Jadi mereka tak terima. Demikian juga keadaan golongan musyrik yang merangkumi pelbagai bentuk syirik. Apabila dijelaskan kepada mereka tentang tauhid,
secara sepenuhnya mereka tidak mahu menerima. Sebab itulah orang-orang musyrik ni dia mari berunding dengan Nabi. Wa qul ya ayyuhal kafirun, itulah. Dah. Waddu law tudhinu fayudhinun. Jadi orang-orang musyrik ni dia suka kalau Nabi ni bertolak ansur, berlapis dada dalam bab akidah. Tak apalah. Nebula kamu sembah Tuhan kamu, nebula pula kamu sembah Tuhan kami. Dan nak suruh berunding lagu tu. Ataupun Muhammad kalau bab syirik ni kamu jangan kecek. Keceklah benda-benda lain. Itu sikap selektif, memilih-milih tajuk-tajuk tertentu dalam Al-Quran untuk dibicara. Jadi kalau kita tengok di sini ayat surah Baqarah ini, ayat 17 sampai 19 ni, kalau mengikut Ibnul Qayyim, beliau merujukkan permisalan ini kepada golongan munafikin. Tapi hak kita bicara dulu sini, dalam daurah An-Naba'ul Azim, itu pengkhabaran agung Syekh Diras, Syekh Muhammad Abdullah Diras, dia lain pendapat dia. Iaitu kalau kita tengok masaluhum ini, itu satu amsal yang merujuk kepada golongan kafir yang nyata kekufurannya itu terang-terang engkar menentang Nabi. Itu pemisalan yang pertama. Au qasayyibin minas sama', hak inilah baru golongan munafik. Itu pendapat Syekh Muhammad Abdullah Diras. Dan hamba setuju hak dia lah. Sebab apa? Sebab cerita ni cerita konteks orang kafir. Wallahu muhitun bil kafirin, cerita orang kafir. Dan kalau kata cerita orang kafir, Allah SWT sebut dengan jelas orang kafir, maka tentu sekali merujuk kepada kedua-dua golongan kafir. Kafir hak terang, engkar, hak Allah SWT sebut pada ayat yang ke berapa tu? Yang ke-6, ke-7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Lepas tu Allah Ta'ala kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi masaluhum, hum ni merujuk pada orang kafir ya engkar, ya betul-betul menentang Nabi. Dan bila Allah Ta'ala kuncikan pintu hati mereka, Allah Ta'ala letak selaput di mata, di telinga mereka, maka sesuailah dengan ayat yang ke-18. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Tu. Jadi au qasayyibin tu barulah berkenaan dengan munafik. Yang mana wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi penafi iman maknanya kafir. Yani au qasayyibin itu merujuk kepada golongan munafik. Jadi bagi molek. Dia tauzid dia bagi. Jadi ayat 17 dan 19 ni dia ada dua misal, dua permisalan. Dua permisalan, dan kita setuju bahawa permisalan yang pertama itu merujuk kepada golongan kafirin yang terbuka. Hujah dia sebab Allah Ta'ala menyatakan bahawa mereka ni buta pekak bisu. Mana tak ada harapan lagi untuk mereka beriman. Adapun orang munafik ni, oleh kerana dia duk tubik masuk jumpa Nabi duk dengan sahabat, dia ada peluang lagi untuk baiki nifak dia tu, munafik dia tu. Tu antara hujah dia lah. Cuma bila kita kata perumpamaan ni untuk orang kafir macam mana? Iaitu bila kita tengok molek kan, masaluhum kama salil lazistauqada nara, perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Jadi kalau mengikut tafsir golongan yang kata ini contoh untuk golongan kafir, allazistauqada nara ni itu adalah merujuk pada Nabi. Maknanya orang yang berada di padang pasir itu, yang mana dia menyalakan api untuk menolong orang kafilah yang lalu
tepak dia. Jadi dia menyalakan api. Jadi bila kafilah tu tengok daripada jauh ada api, maka dia akan dapat singgah lah, ada boleh tupai memanaskan tubuh, dapat air, dapat berehat di situ. Tetapi orang ni, orang kafilah ni, maknanya orang musyrik, orang kafir ni, dia duduk tepat yang ada dah api. Tiba-tiba mereka tak si. Mereka tak si. Zahaballahu binurihim. Sebab di sini sebut cahaya. Tidak sebut api. Maknanya api yang dinyalakan itu menghasilkan cahaya. Oleh kerana mereka tu tak si kepada cahaya, maka mereka itu tetap kekal dalam kegelapan. Sebab apa? Sebab sikap mereka. Mana orang kafir ni, dia tahu kebenaran, tapi dia menentang dengan terbuka. Abu Jahal, Abu Lahab, dia kenal Nabi. Dia tahu Quran bahasa tinggi itu adalah kalam Allah yang tidak dapat dicabar. Tapi mereka tetap menolak. Tetapi bila mana mereka tu sendiri tak seguna akal, tak seguna mata mereka memekakkan telinga mereka daripada mendengar nasihat Nabi, maka fahum la yarji'un. Mereka tidak dapat kembali kepada agama tauhid. Tapi kalau orang munafik, dia ada harapan untuk balik. Macam mana kita tengok dalam surah-surah Taubah apa semua, menunjukkan kepada kita bahawa orang munafik ni dia ada harapan untuk baik. Kemudian ayat yang ke-19 tu tak ada masalah lah. Cuma kita boleh hurai dengan kita kata, orang munafik ni dia begitu takut dengan guru. Maknanya kalau kata turun hujan tu maknanya wahyu dari Allah. Bila turun hujan, dia turun sekali dengan guruh, dengan petir, dengan ribut. Jadi guruh, petir itu semua ibarat tentang ayat-ayat yang menegur manusia. Ayat-ayat yang menegur, mengkritik manusia, yang mencela perbuatan manusia yang salah, yang silap. Jadi golongan munafik ni dia tak dengar, dia takut. Cuma bila nampak jelas cahaya tu, maknanya bila mereka melihat ada keuntungan dalam mereka itu ikut Islam, ikut Nabi, jadi mereka pun tupas kaki. Mereka tupas kaki. Itulah yang dimaksudkan di sini ayat apa? Kullama adha'a lahum masyawfih. Setiap kali ada cahaya, mereka pun jalan. Lepas tu bila gelap, mereka pun berhenti. Bila bunyi guruh, mereka pun takut. Jadi itu menggambarkan kepada kita bagaimana orang munafik ni kalau ayat cerita tentang ghanimah, bagi harta rampasan perang, segar betul mata. Tapi kalau mari ayat perintah jihad, perintah supaya infak, senyap belaka. Cegah. Tu ibarat orang munafik. Bila ajak jihad, takut belaka. Jadi gambaran takut tu seperti mereka tutup telinga mereka ketika mendengar guru. Itu permisalan berkenaan dengan surah Baqarah pertama ni. Jadi ada dua pendapat lah. Kalau mengikut Ibnu Qayyim dan ramai, termasuklah Syekh Haban Nakah, dia setuju bahawa permisalan ini kedua-duanya itu merujuk kepada munafik. Tetapi Syekh Diras kata itu secara membahagilah, merujuk pada kafir dan juga munafik. Kemudian muka surat yang ke-7 ni, satu lagi perumpamaan yang dikemukakan kepada kita yang berkait dengan air. Yang berkait dengan air. Jadi di sini Ibnu Qayyim dia lompat kepada surah Ar-Ra'd. Daripada juzuk 1 dia lompat kepada juzuk 13. Jadi sebab apa? Sebab yang pertama, sebab kita masih lagi membicarakan tentang perumpamaan yang berkait dengan air dan api. Tu sebab tu dia kata kita lepas daripada surah Baqarah ni,
tuduh Ar-Ra'di. Tapi kalau orang lain dia cuba tulis Amsalul Quran mengikut tertib surah, dia akan letaklah. Ada lagi ni dalam surah Baqarah tu banyak kan. Perumpamaan orang yang infak fi sabilillah, perumpamaan orang yang mengungkit sedekah dia, perumpamaan orang yang makan riba. Itu dalam surah Baqarah. Tetapi oleh kerana di sini ada kaitan api dan air, maka Ibnu Qayyim tarik satu lagi permisalan yang terdapat dalam surah Ar-Ra'di. Ayat yang ke-17. Anzala minas sama'i ma'a fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saydu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna 'alayhi fin nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluhu kadzalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Dia Allah menurunkan dari langit itu air, lalu mengalir, membanjiri lembah-lembah dengan qadarnya. Kemudian banjir itu membawa buih yang terapung-apung. Kita ambil situ dulu. Jadi Allah SWT menggambarkan wahyu yang dia turunkan masuk dalam hati-hati manusia itu seperti air hujan. Air hujan, yang mana air hujan tu dia akan mengalir turun ke lembah-lembah. Sebab lembah ni tempat yang rendah, oasis. Mana semua air tu akan turun ke lembah, mengalirlah di lembah tu air-air dengan qadarnya. Maknanya di sini wahyu yang Allah SWT turunkan kepada manusia, Al-Quran contohnya, diturunkan dengan qadar dia lah. Perintah-perintah Allah Ta'ala, wahyu Allah, kalam Allah diturunkan kepada manusia dengan qadar dia. Kalau kita kat 114 surah, qadar dia tu lah. Qadar tu cukup. Jadi kalau Allah Ta'ala nak berkata-kata, nak mengarahkan kepada kita dengan perintah-perintah lain, boleh, tapi dia nak bagi dengan qadar dia. Qadar 114 surah itu sudah cukup sebagai hidayah kepada kita, sebagai manfaat untuk kita. Jadi diangkat tema air di sini kerana air itu adalah hidup manusia. Kita kata syariat dah. Syariat ke apa syariat? Syariat ni maknanya tempat air ataupun jalan yang membawa kepada air. Jadi nak beritahu kepada kita bahawa air dalam kehidupan adalah satu benda yang penting. Jadi bila kamu tahu air dalam kehidupan itu satu unsur yang penting, ada lagi unsur yang lebih penting lagi daripada air untuk kamu, iaitu hidayah, wahyu dari Allah. Jadi turunnya wahyu untuk manfaat kamu itu seperti mana turunnya hujan untuk manfaat kamu. Kemudian banjir itu membawa buih yang terapung-apung. Maknanya bila hujan itu turun, maka dia akan buih lah, buih itu berasal daripada gapo tak tahu, debu-debu ke gapo ke. Jadi bila air itu mengalir, banjir itu mengalir, buih itu akan naik dan dia akan hilang. Jadi naiknya buih itu seolah-olah benda-benda yang tidak diperlukan. Honaknya air. Jadi ibarat gapo? Itu bila turunnya Al-Quran, maka segala penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia ni dibersihkan. Allah Ta'ala buat segala sifat sombong, takabur, sifat benda-benda keji, hasad, apa semua tu, itu semua dapat dirawat dengan wahyu. Seperti mana lembah yang kotor tadi, ya dengan daun kayu ke apa semua tu, dah bila mari air banjir, tolak habis. Tolak habis pergi. Itu sifat wahyu. Dan sifat bagi hati itu adalah seperti tanah lembah, tempat tada, tempat menerima.
Sebab itulah kalau kita tak ada air dah, kita kena tak ada betul lah, jangan rukuk dah. Begitu juga bila kita mendengar wahyu, kita mendengar Al-Quran yang dibacakan kepada kita, kita kena buka pintu hati kita, bersedia untuk dengar. Kemudian kalau kita buka dengan luas sepenuhnya, maka banyaklah kita akan dapat. Tapi kalau kita buka sepik lah. Itulah isyarat kepada biqadariha. Jadi kata Syekh Ibn Qayyim di sini, Allah Ta'ala membuat perumpamaan wahyu yang diturunkan untuk kehidupan hati manusia dengan air hujan. Ia merupakan kehidupan untuk bumi. Maknanya bumi hidup ni gapo? Dengan tanaman lah. Ya. Ayat tersebut mengumpamakan hati dengan tanah-tanah lembah. Hati yang besar akan memuatkan ilmu yang banyak, seperti mana tanah lembah yang besar akan memuatkan air yang banyak. Begitulah sebaliknya. Kalau lembah tu kecil, ya, sikitlah air. Kemudian wa mimma yuqiduna 'alaihi fin nar ibtigha'a hilyah aw mata'in zabadun mithluh. Dan daripada apa yang dipanaskan, dibakar dengan api untuk tujuan buat perhiasan. Maknanya manusia ni dah. Satu lagi manfaat dia nak, yakni perhiasan. Dia apa, tempur cicing tu. Dia guna api, daripada emas dah. Jadi nak leburkan emas, nak bentukkan cicing tu, mana dia guna api. Bila guna api, maka hak kotoran tanah ke pasir ke, dia akan terasing dengan sebab api. Jadi begitu juga nak buat perkakas lain, au mata'in, atau perkakas lain, nak buat periuk, nak buat sodan, nak buat senduk ni, dah kena guna api. Besi tu kena ketuk, kena bakar. Kena bakar, kena ketuk, kena bakar, kena ketuk. Selai air apa semua, barulah jadi benda hak nak tu, yang ada kualiti. Jadi dibakar, diselai air, bakar selai air itu maknanya proses manusia dalam kehidupan, yang mana kehidupan itu ada ujian. Maknanya kalau nak tubik perhiasan yang indah, gelar tupak rakak kau gapo, sauh dah gapo ni, bagi itu belaka tu dah. Nak tubik pulut dakak tu, sauh gapo semua tu, dia banyak kerja kena ketuk. Begitu juga manusia ni, baru manusia tu ada nilai yang tinggi, mulia di sisi Allah Ta'ala, dia kena hadapi ujian. Hak tak tahu ujian tu, dia akan kekal dengan besi biasa. Dia jadi besi biasa. Besi buruk ke apa semua. Tapi kalau dia nak jadi satu benda ya digunakan, dapat memberi manfaat, dapat dipakai oleh wanita sebagai perhiasan, dia kena dibakar, kena diuji. Nak buai zabat, nak buai buih itu. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Demikianlah Allah Taala buat perumpamaan tentang kebenaran dan kebatilan. Maknanya benda ya batil ni, kamu kena faham lagu ni. Ni benda hak, lagu ni kena faham. Lagu mana? Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa. Adapun buih, maknanya bila lembah itu mengalirkan air, dia ada buih-buih yang timbul itu, maka buih itu akan hilang, hanyut terbuai. Kalau siapa kutip buih, gitu tersingkir begitu sahaja. Manakala benda-benda yang berfaedah kepada manusia akan tetap kekal tinggal di bumi. Mana keladak-keladak banjir tadi, itulah ia menjadikan tanah tu subur tu. Lepas daripada kering banjir tadi, mendaklah. Jadi benda-benda itulah ia manusia nak untuk cucuk tanam. Lembah sirih ni lah. Tapi lembah sirih tu dia tak jadi lembah dah lah ni.
Itu maknanya hak kekal tu bermanfaat. Manusia lagu tu juga. Bila mana mari perintah-perintah Allah Ta'ala yang nak didik jiwa manusia ni, hak mana masih lagi suka kepada benda-benda yang buruk tu, akhirnya akan tersikir. Tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Akan hilang. Kalau dia mati pun, mati begitu saja. Tak ada disebut-sebutkan lagi sebagai memberi manfaat. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkus fil ard kadzalika yadribullahu al-amsal. Jadi kita tengok di sini sebagaimana keadaan banjir yang merupakan ujian itu tadi dah. Apabila bercampur dengan bumi dan mengalir di atasnya, ia akan mengeluarkan sampah dan buih. Demikian juga petunjuk dan ilmu apabila bercampur dengan hati, masuk menyerap dalam hati itu, maka ia akan mengeluarkan syahwat dan syubhat. Kalau kita perhati kitab Syekh Ibnul Qayyim ni, dia semua selalu dia menekankan dua perkara ni. Masalah manusia hak utama. Yang pertama syahwat, yang kedua syubhat. Syahwat ni memang orang yang mengutamakan hawa nafsu dia. Syubhat ni orang yang banyak guna akal. Banyak hujah-hujah tapi semua adalah falasi. Hujah-hujah yang tak betul. Ada hujah. Bitai ada kaitan bitai dengan kehidupan kita. Itu hujah palsu. Hujah palsu. Dia kata apa? Persekitaran kita ni boleh mempengaruhi tubuh kita. Itu memanglah. Tapi tak boleh nak kiaskan dengan nasib kita akan datang ditentukan oleh bulan kelahiran kita. Tu tak ada kena-mengena. Jadi cuma dia buat marilah dia tapak dengan izin Allah. Dia ada sama wujud tu dengan izin Allah Ta'ala. Sebenarnya kita kena bezakan antara mana izin Allah Ta'ala, mana peraturan Allah. Sunnatullah. Qanun Allah. Jadi selalu Ibnul Qayyim menyebut kepada kita penyakit manusia ni dua perkara, syubhat dan syahwat. Dan kalau kita tengok orang Yahudi, dia syubhat banyak. Dia syubhat banyak. Orang Nasrani dia banyak syahwat. Jadi begitulah kebanyakan manusia. Jadi tujuan Al-Quran mari nak buih ni lah. Nak buih penyakit syahwat, penyakit syubhat ni. Hal ini demikian sebagaimana kesan ubat ketika diminum. Dia akan mengeluarkan elemen penyakit yang terdapat dalam tubuh. Yang akan tendang. Dan menjadikan peminumnya itu sembuh. Begitulah ubat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Seterusnya Allah menyebut perumpamaan api menerusi firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd yang dinyatakan tadi, wa mimma yuqiduna 'alaihi fin nar ibtigha ahliyatin aw mata'in zabadun misluh. Dan dari benda-benda yang dibakar dalam api untuk dijadikan barang perhiasan. Mana dibakar dengan api itu isyarat manusia perlu diuji. Untuk mendapat manfaat. Lepas tu zabadun misluh tu merujuk pada buih yang tidak dikehendaki, kotoran yang dibuat. Maknanya bila sepuh besi tadi, bila disepuh emas itu, kotoran-kotoran debu, ke pasir, ke tanah ke dibuat. Hak naknya tinggal lagi hanya yang diperlukan untuk manfaat manusia. Maka demikianlah Allah SWT nak menyatakan kepada kita, maksud diturunkan Al-Quran itu kepada kita apa? Adalah untuk menjadikan kita ni berguna. Berguna, memberi manfaat kepada orang lain. Tapi sebelum tu disyaratkan kita kena mengalami proses tarbiyah. Sebab itulah dalam Al-Quran itu dia mengandungi macam-macam gaya bahasa perintah, menegah, menyindir, menegur dengan keras, memberi ancaman ada belaka. Jadi orang-orang yang mahu hanya dalam Al-Quran itu ayat-ayat tentang nasihat yang baik saja, itu adalah golongan yang tidak faham lah. Macam mana manusia itu perlu dididik dengan banyak bentuk. Sebab apa? Sebab bila nak membentuk emas tadi, dia kena panah api. Tengah panah api tu celup air. Pahakak ketuk pula. Jadi ketuk tu mana proses.
teguran-teguran yang keras dalam hati manusia. Itu dua perumpamaan dalam surah Ar-Ra'd dan juga surah Al-Baqarah. Jadi pengurusi minta berehat dulu. Habis kita meta degah lagi ni. Meta degah lagi pun kena berik juga. Jadi kita rehat dulu untuk sesi yang pertama ni. InsyaAllah kita akan sambung lepas pada ni sesi yang kedua. Jadi setakat itu saja. Aku li qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.